Sulaiman oleh Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM. Kedua-dua mereka ditahan semalam bagi membantu siasatan kes dakwaan rasuah. Untuk perkembangannya, kita bersama wartawan Winsla Santiran. RM77 juta berkaitan tender perkhidmatan perikanan Kementerian itu pada 2018. Selamat pagi dan salam sejahtera. Anda bersama kami dalam laporan khas hari ini. Seorang pegawai Kanan Tengah dilaporkan telah ditahan selepas dipercayai menerima rasuah berjumlah RM28,000 Malaysia. Penahanan tersebut telah dijalankan oleh Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM selepas siasatan dijalankan berhubung dakwaan penyalahgunaan kuasa dalam urusan berkaitan kontrak. Menurut sumber, wang suapan itu dipercayai diberikan sebagai dorongan bagi penyambungan kontrak perkhidmatan operator gambar serta penjualan cenderamata fotografi di sebuah kamp tengah. Kes ini sekali lagi menimbulkan persoalan mengenai tahap integriti dalam institusi pertahanan serta kepentingan penguatkuasaan undang-undang bagi membantras gejala rasuah. Untuk mengetahui dengan lebih lanjut mengenai latar belakang kes ini, kita teruskan laporan bersama wartawan kami di lokasi kejadian. Saya Sheila kini berada di lokasi kejadian di mana seorang pegawai kanan bendera berusia 50-an telah ditahan oleh Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia. Suspek disyaki menerima rasuah berjumlah RM28,000 daripada kontraktor antara tahun 2024 hingga 2025. Penahanan berlaku sekitar jam 4.30 petang di pejabat SPRM Negeri Sembilan ketika siasatan berhubung kes rasuah sedang dijalankan. Suspek kini direman bagi membantu siasatan lanjut. Untuk mengetahui kepentingan kes ini dengan lebih mendalam, kita ikuti laporan wartawan seterusnya. Kajian kes ini dipilih kerana ia menunjukkan bahawa rasuah boleh berlaku dalam mana-mana organisasi termasuk institusi yang mempunyai disiplin yang tinggi seperti tentera. Kes ini juga menunjukkan bagaimana seseorang individu yang menyalahgunakan kedudukannya untuk mendapatkan keuntungan pribadi melalui urusan kontrak. Oleh itu, kajian kes ini penting untuk meningkatkan kesedaran tentang kepentingan integriti dan ketulusan pengurusan organisasi serta bagi memastikan kes rasuah dapat dicegah pada masa hadapan. Jadi, bagaimana kes rasuah ini mula terbongkar? Kita ikuti wartawan seterusnya untuk mengetahui proses pembongkaran kes rasuah tersebut. Sesuatu yang tersirat akhirnya tersurat. Integriti sang perwira kini luntur apabila godaan material mula mengaburi mata. Wang tunai berjumlah RM28,000 bukan sekadar angka, ia adalah bukti pengkhianatan terhadap amanah yang digaras. Modus operandinya cukup licin. Suapan ini dipercayai menjadi pelicin bagi memastikan projek pembekalan jatuh ke tangan pihak tertentu. Tiada lagi persaingan sihat, yang ada hanyalah aturan di bawah meja dengan manipulasi kuasa dan pangkat demi kepentingan masing-masing. Namun, sepandai-pandai tupai melompat akhirnya jatuh jual. Hasil isikan rapi, aliran tunai dan rekod sulit yang disangkakan selamat menjadi senjata utama pihak berkuasa untuk mengheret pesalah ke muka pengadilan. Sejauh mana barang ini melebar? Kita ikuti tindakan susulan pihak berkuasa dalam segmen seterusnya. Selepas kes ini terbongkar, pihak SPRM menahan pegawai Kanan Tengah tersebut untuk membantu siasatan. Suspek kemudian dibawa ke Mahkamah Magistrate Sulaiman untuk mendapatkan perintah reman. Pihak mahkamah telah membenarkan suspek direman selama 6 hari bagi membolehkan siasatan lanjut dijalankan. Kes ini disiasat di bawah Seksyen 17 dalam Kurungan E Akta SPRM 2009 yang berkaitan dengan kesalahan menerima rasuah. Tindakan ini menunjukkan bahawa pihak berkuasa mengambil langkah tegas bagi memastikan kes rasuah dapat ditangani dengan serius. Berdasarkan laporan kes tersebut, terdapat beberapa bentuk perlakuan rasuah yang dapat dikenal pasti. Antaranya penerimaan rasuah daripada seorang pegawai yang mempunyai jawatan dalam organisasi,
Pegawai tersebut dipercayai menerima uang sebanyak Rp28.000 Malaysia daripada kontraktor sebagai balasan untuk memudahkan urusan kontrak. Selain itu, kes ini juga menunjukkan berlakunya penyalahgunaan kuasa. Sebagai seorang pegawai kanan, individu tersebut dipercayai mempunyai kuasa tertentu dalam urusan rasmi. Namun begitu, kuasa tersebut dipercayai telah digunakan untuk kegunaan pribadinya. Pada masa yang sama, berlakunya juga pemberian rasuah daripada pihak kontraktor. Uang yang diberikan dipercayai bertujuan untuk mendapatkan kelebihan tertentu dalam urusan rasmi proyek. Secara keseluruhannya, kes ini menunjukkan terdapat beberapa bentuk pelaporan rasuah yang dilakukan oleh sektor awam seperti penerimaan rasuah, pemberian rasuah, dan penyalahgunaan kuasa. Sekian daripada saya. Terima kasih. Selamat sejahtera, saya Balkis Rosli ingin melaporkan. Hari ini kita melihat faktor-faktor yang menyumbang kepada berlakunya kes rasuah. Antaranya ialah faktor individu, seperti sikap, tamak kurang integriti, dan keinginan untuk mendapatkan keuntungan dengan cara yang mudah. Selain itu, faktor organisasi. Faktor organisasi seperti pengurusan yang lemah dan kurang pemantauan juga membuka peluang kepada berlakunya rasuah. Seterusnya, faktor sistem yaitu prosedur yang rumit dan kurang ketulusan boleh mendorong setengah pihak untuk mengambil jalan pintas dengan memberi rasuah ataupun menerima rasuah. Dan akhir sekali ialah faktor budaya. Apabila rasuah dianggap perkara biasa dalam masyarakat. Kesimpulannya, semua pihak perlulah bekerjasama untuk membanteras rasuah. Sekian, terima kasih. Menurut laporan, kes rasuah yang melibatkan seorang pegawai kanan tercela yang disyaki menerima suapan berjumlah Rp28.000 daripada kontraktor yang beri kesan besar terhadap integriti dan institusi pertahanan negara. Kes ini dipercayai berlaku antara tahun 2024 hingga tahun 2025 ketika suspek bertugas sebagai pengarah dan menerima bayaran rasuah antara Rp300 hingga Rp5.000 setiap bulan ke dalam akunnya melalui pemindahan uang ke akun pribadinya. Implikasi utama kes ini ialah boleh menjejaskan kepercayaan masyarakat terhadap profesionalisme dan ketulusan dalam institusi kebendaraan. Apabila pegawai yang memegang jabatan penting terlibat dalam rasuah, ia memberi gambaran negatif terhadap sistem pengurusan dan tadbir urus organisasi tersebut. Selain itu, rasuah juga boleh menjejaskan proses pemilihan kontraktor dan pelaksanaan proyek kerana keputusan mungkin dibuat berdasarkan kepentingan pribadi, bukan kepentingan organisasi ataupun negara. Situasi ini berpotensi menyebabkan kerugian kepada kerajaan serta menjejaskan keberkesanan operasi pertahanan negara. Kes ini sekali lagi menegaskan bahawa integriti, ketulusan dan pengawasan yang ketat amat penting bagi memastikan institusi pertahanan negara kekal berwibawa dan dipercayai oleh masyarakat. Itu saja daripada saya. Saya melaporkan pengajaran daripada kes rasuah yang melibatkan pegawai tentera menerima uang sebanyak Rp28.000 Malaysia. Kes ini mengajarkan kita setiap individu yang memiliki jawatan seharusnya mempunyai nilai integriti, bertanggungjawab dan amanah dalam menjalankan tugas. Penyalahgunaan kuasa demi kepentingan pribadi biasanya akan merosakkan nama baik diri sendiri, mencemarkan imej organisasi, dan hilangnya kepercayaan masyarakat. Selain itu, kes ini mengajarkan kita bahawa rasuah merupakan salah satu kesalahan yang perlu ditolak oleh semua pihak. Oleh itu, kita perlu mengambil iktibar dengan mengamalkan sikap jujur, bertanggung jawab dan menanam nilai-nilai moral dalam setiap kehidupan kita. Sekian laporan daripada saya. Kesimpulannya, pegawai kanan tentera yang telah disyaki menerima rasuah sebanyak Rp28.000 oleh kontraktor menunjukkan bahawa penyalahgunaan kuasa dalam organisasi. Kes ini menunjukkan bahawa walaupun seseorang itu memegang jabatan yang tinggi, namun tindakan undang-undang akan tetap diambil sekiranya terlibat dalam rasuah. Oleh itu, semua pihak perlulah bekerjasama bagi memastikan integriti dan ketulisan sentiasa diamankan. Sekian, itu saja daripada saya. Terima kasih.